Hai, Assalamualaikum. Kami dari kumpulan HS04 akan membentangkan tugasan kami yang bertajuk Implikasi Pembangunan Media Sosial terhadap Etika dan Adab Generasi Muda Masa Kini. Sebelum memulakan pembentangan ini, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Yang pertama, Nurul Safika. Yang kedua, Rachel Raya. Yang ketiga, Syaza Fahana. Dan yang terakhir, Siti Nuzulaika. Hello dan selamat sejahtera. Nama saya Rachel Raya binti Timothy. Saya akan memulakan pembentangan kumpulan ini dengan membentangkan bahagian pengenalan, iaitu definisi dan fungsi media sosial. Media sosial merupakan suatu platform atas talian yang canggih dan kompleks yang membolehkan para pengguna untuk berhubung atau berinteraksi sesama sendiri tanpa batasan di mana-mana saja pada bila-bila masa. Antara contoh media sosial yang popular pada zaman kini ialah Facebook, WhatsApp, Instagram dan banyak lagi. Seterusnya kita beralih ke fungsi media sosial. Media sosial mempunyai banyak fungsi. Antaranya ialah membantu menghubungkan pengguna dari serata dunia tanpa mengira jaraknya walaupun beribu batu jauhnya. Seterusnya, media sosial menjadi media untuk perniagaan atas talian. Selain itu, media sosial juga menjadi punca pendapatan kepada influencer atau streamer. Di samping itu, media sosial juga menjadi platform yang efektif dalam menyebarkan sesuatu maklumat atau mesej. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Safika. Sekarang saya akan membincangkan tentang implikasi pembangunan media sosial terhadap etika dan adab generasi muda masa kini. Untuk pengetahuan semua, media sosial tidak hanya memberikan manfaat semata-mata, namun ia juga boleh mendatangkan kesan negatif terhadap etika dan adab khususnya kepada golongan remaja sekiranya disalahgunakan. Antara kesannya adalah generasi muda masa kini banyak terlibat dengan aktiviti buli cyber sama ada secara sengaja ataupun tidak. Jadi, apa itu buli cyber? Buli cyber adalah salah satu bentuk gangguan yang melibatkan penggunaan kata-kata yang tidak sopan secara berulang di dalam dunia maya. Buli cyber juga turut difahami sebagai satu amalan komunikasi melalui perantaraan teknologi yang bertujuan mengganggu, mengecam, memalukan atau mengugut mangsa melalui perkataan yang negatif, penyebaran maklumat palsu ataupun perkongsian yang boleh merosakkan imej mangsa. Terdapat pelbagai rangkaian media sosial yang terkenal seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok yang telah menjadi pilihan pengguna bagi aktiviti sosial mereka. Seperti yang diketahui umum, media sosial merupakan platform untuk membincangkan pendapat yang membolehkan pengguna bertukar atau berkongsi idea, maklumat, video, imej dan banyak perkara antara satu sama lain melalui rangkaian tertentu. Media sosial juga membenarkan seseorang individu itu bebas meninggalkan komen-komen negatif dan kata-kata kesat di setiap hantaran yang dipaparkan di halaman media sosial mereka. Mereka mungkin tidak sedar bahawa mereka telah melakukan buli cyber dan menganggap perbuatan mereka itu hanyalah sekadar gurauan atau bahan jenaka. Pada hakikatnya, hasil perbuatan mereka tersebut akan sentiasa berulang kerana bahan itu kekal di internet sekaligus menyebabkan mangsa buli itu tertekan dan dalam sesetengah kes menimbulkan keinginan untuk membunuh diri. Berdasarkan laporan tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu UNICEF, pada tahun 2020, Malaysia berada pada kedudukan kedua di Asia bagi kes buli cyber selepas India. Ini membuktikan bahawa sebahagian besar remaja di negara ini telah terlibat dengan aktiviti buli cyber sekaligus mencerminkan betapa runtuhnya etika dan adab mereka dalam penggunaan media sosial. Antara cadangan langkah untuk membendung implikasi pembangunan media sosial terhadap etika dan adab generasi muda masa kini ialah memperkenalkan serta menambah baik undang-undang baru dan sedia ada bagi membendung masalah ini. Undang-undang ini adalah bertujuan untuk menapis kandungan media sosial yang tidak sesuai daripada terus berleluasa dalam dunia maya. Jadi, segala paparan media yang mempunyai unsur negatif seperti lucah atau berbau perkauman harus ditapis dan disekat secara automatik sebelum bahan tersebut disebarkan. Antara contoh undang-undang sedia ada ialah
Seksyen 2331 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, di mana individu yang didapati bersalah boleh didenda RM50,000 atau penjara tidak melebihi setahun atau kedua-duanya sekali. Hal ini kerana media yang tidak sesuai ini mampu mempengaruhi minda dan lama-kelamaan mempengaruhi adab dan etika generasi muda. Oleh itu, kementerian yang berwajib seperti Kementerian Komunikasi dan Multimedia bertanggungjawab bagi memastikan langkah ini dipraktikkan secara telus kepada segenap lapisan masyarakat, tidak kira status kekayaan atau pangkat mereka, bagi membendung pembangunan media sosial daripada terus mempengaruhi adab dan etika generasi muda masa kini. Kesimpulannya, terdapat segelintir remaja yang mudah terpengaruh dengan penampilan akhlak negatif hasil daripada bahan rancangan hiburan media massa dalam negara. Jadi itu ni mungkin boleh merosakkan akhlak masa seorang remaja tersebut dan juga boleh menimbulkan satu perbalahan antara mereka sekiranya perkara ini tidak dibendung dengan berkesan. Di samping itu, dapatan ini juga menunjukkan bahawa minat seorang remaja terhadap bahan-bahan media massa yang berbentuk hiburan seram dan lucah boleh memberi kesan negatif kepada penampilan akhlak sebagai seorang remaja. Walaupun hanya segelintir sahaja remaja yang terpengaruh dengan bahan rancangan media massa yang negatif, namun sekiranya keadaan ini tidak dibendung dari awal, mungkin menjadikan remaja itu kurang sedar akan kepentingan mereka di dalam sesuatu masyarakat. Oleh sebab itu kita sebagai remaja perlu menyeimbangkan penggunaan teknologi dan bahan media yang boleh merosakkan mereka supaya tidak menjurus ke arah keburukan yang boleh menjejaskan identiti mereka sebagai seorang pelajar IPTA atau IPTS yang mereka merupakan bakal peneraju negara pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Okey, jadi ini merupakan poster untuk tajuk tugasan kami. So, poster ini mempunyai isi-isi seperti definisi media sosial, fungsi media sosial, implikasi media sosial, langkah untuk membendung implikasi tadi dan juga kesimpulannya. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.